Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada minggu yang sudah kita telah diberi peluang oleh Allah untuk kita masuk dalam tajuk bab hakil zauj alal mar'ah, bab di mana tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh isteri terhadap suaminya. Yang ni tajuk yang dalam bab yang ke-35, di mana kita telah sebut tentang ayat Al-Quran Karim dan Allah cerita tentang mengenai bagaimana besarnya suami dalam hidup seorang isteri. Bila dalam hidup dia ni dia ada suami, maka di sana perlu ada tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh seorang isteri terhadap suami. Di sana ada juga tanggungjawab suami terhadap isteri. Dan tajuk yang kita bincangkan ini ialah tajuk di mana tanggungjawab seorang isteri terhadap suami dia. Isteri ini kena jaga. Lepas pada kita cerita tentang kita diminta supaya berbuat baik pada orang perempuan, maka Allah suruh orang perempuan diajar supaya jaga tanggungjawab dia dengan suami dia. Bila dia ada suami, maka besar suaminya dalam hidupnya. Kerana syurga bagi orang perempuan ini ialah melalui suami. Redanya suami, maka terlepaslah dia masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau dia meninggal dunia, di saat mana suaminya tak reda pada dia, maka kedudukan dia sukar untuk dia nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seorang anak, bila seorang anak dia dengan mak ayah dia mesti jaga mak ayah dia. Jangan sampai peringkat anak lelaki ni terutamanya dia tak jaga tanggungjawab dia dengan mak ayah dia. Demikian juga dengan seorang isteri. Isteri dia kena jaga tanggungjawab dia dengan suami dia. Kalaulah anak tadi dia diajar supaya jangan cakap besar depan ibu dia, jangan tengking kata-kata ibu ayah dia. Demikian juga dengan isteri. Isteri ini jangan cakap besar di hadapan suami. Jangan kitanya tengking kata-kata suami. Bila kita tengking kata-kata suami, maka di waktu tersebut dia hilang yang disebut dengan hak yang sepatutnya dapat bagi seorang suami terhadap isterinya. Hari ini kita sambung hadisnya lah. Kita mulakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita dah hurai sikit dalam bab inilah pada ngajian yang sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi." Jika seorang suami memanggil isteri dia ke tempat tidurnya ataupun panggil untuk sama ada berehat, nak suruh nak bercakap dan sebagainya, falam ta'tihi, tiba-tiba isterinya tak datang, biarkan suami dia terkontak-kanting, tidur seorang-seorang, misal contohnya demikian. Fabata, suaminya tidur dalam keadaan yang nak marah. Fabata, dia enggan. Ghadbana alaiha, tiba-tiba suaminya timbul rasa nak marah kerana isteri dia ni tak datang. Pada saat itu la'anat hal malaikatu hatta tusbah, maka dilaknatlah oleh malaikat pada wanita tersebut, isteri tersebut, sehingga bila? Sehingga pagi keesokan hari. Nak sebutnya besarnya panggilan suami terhadap isteri. Isteri ni pula bila suami panggil
dia jangan enggan. Dia diajar supaya pergi bagi tahu pada suami dia kalau dia banyak kerja. Bila banyak kerja sangat, dia bagi tahu pada suami, saya datang sekejap lagi dah bang, sebab pinggan-pinggan dekat dapur tu tak basuh lagi, kain-kain saya tak sidai lagi, misal contohnya. Kemudian saya ada kerja sikit lagi yang nak perlu diselesai. Dia mesti bagi tahu pada suami dia. Bila bagi tahu pada suami dia tersebut, suami dia kata tak apalah, pergi buat kerja, selesaikan dahulu, misal contohnya demikian. Maka di waktu ini terlepaslah kemarahan tadi. Tapi jangan sampai peringkat marah. Suami marah. Bila suami marah, maka di waktu ini dia tidur pada malam tersebut dalam keadaan dilaknat oleh para malaikat Allah. Sampai bila? Sampai keesokan hari. Itu nak sebutnya besarnya tanggungjawab seorang isteri bila dia berhadapan dengan suami dia. Bila ada suami je dalam hidup dia, maka dia kena jaga hati suami dia, jangan sampai marah. Dia panggil demikian. Tapi kalau suami dia panggil, kemudian dia pergi bagi tahu ada suami dia, bang, saya nak selesaikan sikit kerja-kerja ni lagi, abang rehatlah dulu, misal contohnya. Dia sebut demikian. Suami dia kata tak apalah. Tak apa tu tak dimarahi lah oleh para malaikat pun, tidak dilaknat. Tapi kalau sekiranya dibuat dek je, bila suami dia panggil untuk nak tidur, dia pula yang dia jawab balik, dah manggil dah orang tua tu disebut. Dia mula panggil, dia sebut demikian, seolah-olah dia mengejek. Kadang-kadang suami dia dengar yang dia sebut demikian, maka dilaknat oleh para malaikat Allah sampai keesokan hari. Wa fi riwayatin lahuma, ni kita sambung hari ni. Dalam riwayat keduanya, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, idza batul mar'ah hajiratan firasha zawjiha la'anat al malaikah hatta tusbih. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alaiha hatta yarda anha. Lebih kurang hadis sama je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut izabatil mar'ah, ketika mana enggannya seorang perempuan, hajiratan firashan, dia berpindah daripada tempat tidur suami dia. Suami dia tidur, tiba-tiba dia bingkah bangun tinggal suami dia. Dia hijrah, dia pergi tidur tempat lain. Boleh jadi dia duduk dekat suami, tiba-tiba suami ni buat PA, misal contoh ni. Adalah PA dia. Suami ni dia PA nak marah lah, apalah, dia mengajuk. Isteri ni mengajuk bingkah bangun tinggal suami dia. Dia panggil demikian. Ataupun bila nak tidur je suami buat PA, macam-macam gaya lah PA dia. Bang badan lah, misal contohnya. Badan yang bang, isteri ni tak tahan. Ataupun tidur je berdengkur bunyi suami pula letih, isteri pula nak tidur tak boleh, bingkah bangun tinggal suami tempat tidur. Ataupun suami buat PA lain. Suami ni bila nak tidur je kembung perut, ini pun ada juga PA macam ni. Dia tempat lain dia tak kentut, waktu mana nak tidur tu kentut dia panggil. Ini pun ada juga PA suami, macam-macam gaya lah, yang menyebabkan jadi ujian pada seorang isteri pun bingkah bangun, ambilkan semut, pergi tidur tempat lain. Suami terasa hati. Bila suami terasa hati, firasha zawjiha la'anat hal malaikah hatta tusbih, dilaknatlah pada isteri tadi oleh para malaikat Allah sampai bila? Sampai subuh keesokan hari. Itu cara demikian. Ni nak sebutnya dilaknat sehingga subuh keesokan hari. Dengan syarat kalau nak hijrah juga, nak pindah juga, bagi tahu elok-elok pada suami, bang, saya tak boleh tidur bang, abang dengkur kuat, disebut. Saya tidur ni gegar katil-katil. Dengkuran abang ni menyebabkan bunyi macam kereta api pun ada, disebut. Bunyi macam-macam gaya. Saya ni tak boleh nak tidur bila dengar dengkuran abang. Boleh tak abang saya tidur tempat lain? Katanya suami boleh. Boleh. Kita boleh tidur lah, pergi tempat lain, tak dilaknatlah oleh malaikat Allah.
Tapi kalau suami kata, tak, kena tidur tak. Dengkur kereta api pun dengkur kereta api lah. Dengar macam gaya pun kena tidur juga di sini. Kita kena tidur lah. Selagi mana kita je, kemudian suami kita ni dia tidur, kita tak boleh tidur. Kita kata, macam mana Ustaz? Saya tak boleh tidur. Bila suami kita dah keluar rumah besok, pergi kerja, kita rehat lah. Itu cara demikian. Cuma ada orang perempuan kata, masalahnya suami saya keluar kerja, saya pun keluar juga kerja. Yang ni yang menyebabkan bingung pergi tempat kerja tu. Yang ni pun ada juga yang jadi demikian. Cuma kita kena bincang elok-elok. Beritahu pada suami, saya tak boleh nak tidur dengan abang. Kalau saya tidur dengan abang, menyebabkan saya ni tak boleh nak tidur langsung. Kerana kuatnya dengkuran, kuatnya gangguan, macam-macam gaya lah. Ada jenis suami yang jenis dia nya tidur je bangun bersilat terus. Tidur je bangun bersilat. Mengigau ke dia panggil mimpi pelik-pelik. Ada yang jadi demikian. Setengah isteri jadi takut. Bangun bersilat. Dia keturunan pahlawan. Bila tidur je bangun bersilat. Isteri itu dia tak sedar dia tersepak isteri dia. Tak sedar dia dia buat benda demikian. Yang menyebabkan tak nak isteri bagi tahu. Bang, boleh tak bang? Saya pergi tidur tempat lain. Saya tak boleh. Saya tidur buatnya malam ni tak ambil pisau tertikam saya macam mana. Ni pun ada juga jenis-jenis demikian. Tapi kalau tak ada sebab, tiba-tiba dianya bertengkar dengan isteri, lalu isterinya hajarat firasha. Dia pun pindah tempat lain, tempat tidur dia. Zawjiha la'anat hal malaikah hatta tusbih. Dilaknat oleh para malaikat Allah sehingga subuh besok. Para hadirin sekalian, boleh jadi para hadirin sekalian akan tanya, kenapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang tempat tidur je? Tempat tidur je. Kenapa Rasulullah tak cerita tentang tempat makan ke? Misalnya contoh, duk borak-borak tempat makan, tiba-tiba isteri paling pergi tempat lain. Kenapa yang Rasulullah cerita tentang tempat tidur saja? Tempat tidur saja. Para alim ulama sebut rupa-rupanya tempat tidur ni merupakan tempat yang paling tenang bagi seorang suami dengan isteri. Tempat ketenangan dia panggil. Tiba-tiba tempat kemuncak ketenangan dalam kekeluargaan, tidur berasingan, maknanya kamu hilang tenang. Ada setengah-setengah orang bila dia dah anak dah ramai dah, cucu-cucu pula dah ramai, dia tak tidur bersama dengan pasangan hidup dia. Dia pergi tidur tempat lain. Dia tidur dengan cucu dia. Dia tidur dengan anak dia. Yang atuk ni terkebir-kebir memandang. Tak nak sebut, tak gamak. Bila sebut saja begitu, yang menyebabkan kalau kita tanya, kenapa pergi tidur tempat lain, tak tidur bersama dengan suami? Dia jawab, dah lama dah tidur dengan suami. Bosan dah. Bang badan orang tua tu tak tahan dia sebut demikian. Misal contoh demikian. Ada orang yang sampai peringkat yang mak tinggal kat lain tempat anak ni, yang ayah tinggal tempat ni. Dia asingkan anak ni mengasingkan di antara ayah dengan mak. Kenapa dia asing? Dia kata kalau letak dekat-dekat ustaz, dia berkelahi dua-dua orang tu. Dia berkelahi dua-dua orang. Ada juga yang jenis demikian. Tak boleh duduk dekat. Dia panggil demikian. Tak boleh. Kita anak ni Islam diajar kena pergi juga damaikan dia. Jangan biarkan dia ni duduk terasing. Jangan. Nanti kalau ayah ni tak redha pada ibu, di saat mana dia tidur, dosa, dilaknat ibu tu. Kita kata dah tua-tua dah ustaz. Dah tua-tua pun dia pasangan suami isteri lagi. Bila dia pasangan suami isteri, dia mesti duduk bersama. Tak boleh dia tinggal jauh. Kerana simbol ketenangan dalam hidup ni, bila tenangnya, bila tidur, dia panggil. Satu. Yang keduanya, kenapa Rasulullah cerita tempat tidur? Ulama-ulama sebut, ditanya, kenapa cerita tempat tidur? Kerana biasanya tempat tidur ni lah tempat gangguan syaitan. Syaitan mengganggu seseorang bila seorang dekat nak tidur. Dekat nak tidur ni, biasa kena gangguan syaitan. Syaitan akan ganggu. Para hadis kan perhati dah.
Kebanyakan orang dia bertengkar. Kadang-kadang tempat tidur ni dia bertengkar. Nak tidur lah, tiba-tiba dia mula keluar cerita-cerita. Sama ada suami ke isteri ke, dia nak laga-lagakan. Bila nak laga-laga, kebanyakan tidur tu berkelahi. Yang isterinya sangat menangis. Waktu mana dekat nak tidur, dia menangis. Sebab tu lah, bila dia nak tidur, bila dekat nak tidur tu, syaitan ganggu, dia menangis. Malam tu dia mimpi pelik-pelik terus. Mimpi jatuh tempat tinggi lah. Mimpi dia dikejar serigala lah. Dikejar macam-macam gaya. Kenapa dia? Gangguan syaitan. Rasulullah dia pesan, bila nak tidur baca doa. Baca bismillah 21 kali. Anak suruh jangan kena ganggu pada syaitan. Baca doa. Bismikallahumma ahyana wa amutu. Baca doa dengan nama Allah. Bila kita tidur, kita baca doa, menyebabkan di waktu ini syaitan tak berani datang tempat kita, tempat tidur kita. Nak tidur baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tidur baca ayat kursi. Kenapa? Tempat tidur itulah tempat yang diganggu oleh syaitan. Sehingga kan Rasulullah pesan, bila kita nak tidur, tempat tidur kita tu kita kena kebas. Kita kena jangan tidur bila kita masuk bilik kita nampak tilam, lompat. Lompat tu macam nak berenang atas tempat tidur dia. Orang tanya kenapa? Geram sangat disebut. Letih sangat ni nak tidur ni, suka sangat jumpa tempat tilam dia. Kebetulan tilam dia lembut pula, misal contoh. Suka dia, jangan. Rasulullah pesan, bila kita nak tidur, kita sapu-sapu dulu tempat tidur kita ni. Bila kita sapu-sapu kebas-kebas tempat tidur ni, maka syaitan tak boleh ganggu kita. Orang kita, bila dia nak tidur, kadang-kadang dia tak sapu tempat-tempat tidur dia. Yang menyebabkan di waktu tersebut, di waktu itu, kadang-kadang tempat tidur dia tu, syaitan sedang tidur, jin sedang duduk di tempat tidur dia. Bila jin tengah tidur, kita datang, lompat. Ni kena dia. Kena dia tu, bila kena dia tu, dia lemah. Kejap lagi kita pun pusing. Bila kita pusing, dia pun tindih kita. Kena tindih. Tu yang kebanyakan orang, bila kena tindih, bila dia tidur. Tu kenapa dia tak bersih tempat, tak sapu dahulu. Dia perlu sapu dahulu. Nak suruh apa dia? Jangan kena gangguan syaitan. Syaitan dia ganggu orang ni bila? Yang pertama bila solat, dia ganggu kita. Yang kedua bila nak tidur, syaitan ganggu kita. Yang ketiga, bila syaitan ganggu kita, bila kita belajar, bila kita menuntut ilmu, syaitan ganggu kita. Ni ada 2-3 tempat yang syaitan biasa ganggu dalam hidup kita. Yang keempat, bila kita nak makan, syaitan ganggu kita. Yang kelima, bila kita masuk bilik air, syaitan ganggu kita. Yang keenam, bila kita naik kenderaan, syaitan ganggu kita. Ni masa-masa yang syaitan senang ganggu kita. Oleh kerana syaitan senang ganggu kita ni, maka di waktu salah satu masa syaitan sering kali ganggu orang bila dekat nak tidur. Lalu Rasulullah pesan terus, waktu mana dekat nak tidur, orang perempuan kena ingat, jangan sampai peringkat kamu berkelahi dengan suami kamu. Jangan kamu nak bertengkar. Bila dekat nak tidur, kamu mula nak cerita yang tu, cerita yang ni, sehingga akan mewujudkan perbalahan. Bila kita dekat nak tidur ini sendiri, nak suruh apa dia? Nak suruh jaga dalam hidup kita ni. Jangan sampai peringkat kita ni diganggu saat mana kita nak tidur itu sendiri. Itu sebab dia panggil demikian. Di antara sebab kenapa Rasulullah cerita tentang bab tidur ni, kerana waktu mana kita nak tidur ni, ramai mana orang berkelahi. Waktu mana nak tidur, akhirnya cerai-berai rumah tangga. Cerai-berai rumah tangga malam hari lah. Kerana waktu mana kita nak tidur, syaitan datang ganggu. Bila syaitan ganggu, kita pun terlayan gangguan syaitan tadi. Bila layan gangguan syaitan tadi, menyebabkan akhirnya rumah tangga kita ni jadi rosak. Dia jadi demikian. Syaitan sebut, pergi jauh, jangan tidur dekat dengan suami kamu. Pergi kamu pergi duduk jauh-jauh asing. Kamu pergi bilik lain, kamu kunci pintu bilik, kamu masuk bilik air pergi, kamu tidur dalam bilik air, katanya suami. Katanya suami pula, katanya syaitan. Sebut demikian. Syaitan ni diganggu, ganggu sehingga perhatikan perhatilah dalam kehidupan rumah tangga kalian.
Kebanyakan kelahi bila? Tak nak tidur. Tak nak tidur tu, syaitan akan ganggu tu banyaklah gangguan. Orang nak tidur ni. Sampai bila nak bersama tu, Rasulullah ajar baca doa. Bila nak bersama suami isteri, ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baca doa ni. Minta, ya Allah, jauhkanlah aku daripada syaitan. Syaitan yang mengganggu pada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ni doa yang Rasulullah ajar. Supaya bila kita nak bersama suami isteri, sama ada nak bersama ni, sama ada bersetubuh, ataupun nak tidur atas lengan ke, nak tidur biasa ni pun baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu cara dia antara demikian. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada syaitan, dan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau aku diberi rezeki dapat zuriat, janganlah zuriat aku disentuh oleh syaitan, ya Allah. Kita baca demikian doa-doa ni yang diajar supaya kitanya sentiasa jauhkan diri daripada syaitan. Bila syaitan ganggu kita? Bila kita dekat nak tidur. Habis dalam hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'izni wa la ta'zan fi baitihi illa bi'izni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa sunat. Tak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa sunat an tasuma wa zawjuha shahidun, sedangkan suami dia menyaksikan, dia tengok suami dia nampak yang isteri dia ni puasa, illa biizni, kecuali dengan izin suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Hatta kamu nak puasa sunat, wahai orang perempuan, kamu tak boleh puasa sunat di saat mana suami kamu tak izin untuk kamu puasa sunat. Puasa sunat tu nak sebut ni, puasa wajib tu tak perlulah. Tapi puasa sunat, kitanya nak tunjuk kitanya bukan nak tunjuk, memang kita ni memang amalan kita. Katakanlah sebelum kahwin, kita ni amalan kita dah puasa Isnin Khamis sebelum kahwin. Kemudian kita kahwin. Bila kita kahwin, suami kita ni pula amalan dia dah makan tiap Isnin Khamis. Dia bukan amalan dia puasa. Misal contoh, kita pula hari Isnin Khamis tu kita puasa. Suami ada, suami tengok dia, isteri dia puasa. Yang isteri tak bagi tahu pada suami yang dia puasa, tapi suami nampak. Rasulullah kata tak halal. Tak halal maksudnya tak ada pahala dah. Senang kita, kamu puasa buat penat daripada puasa kamu. Puasa kamu tu tak dapat apa-apa illa biizni, kecuali kalau kamu nak dapat pahala juga, kamu kena dapat keizinan daripada suami. Sampai begitu sekali Allah ajar. Nak puasa tu pun, padahal puasa ni hubungan kita dengan Allah, tapi oleh kerana besarnya nilai suami dalam hidup seorang isteri, nak puasa pun kena minta kebenaran daripada suami. Suami kata puasa, suami sebut, abang ni memang jenis tak boleh gastrik, katanya suami. Abang ni hari Isnin, hari Khamis mesti gastrik terus. Itu perangai suami. Katanya suami, tapi abang benarkan kamu puasa, katanya suami. Sebut pada isteri, kita puasa. Tapi katanya suami tak boleh. Abang makan seorang-seorang. Tengah hari abang makan seorang-seorang. Buka puasa. Buka puasa. Jangan puasa. Sebenarnya ahli ulama sebut, anak pernah sebut dah, kalau kita puasa, kita tak bagi tahu pada suami. Tiba-tiba suami kita balik, tengah-tengah hari balik, ataupun pukul 3 petang balik dia kata, tak ada nasi ke, dia tanya. Kita pun jawab ada nasi, kita dah masak dah. Lepas tu kita pun hidang. Suami kata, mainlah makan sekali. Suami nak makan tu, main makan sekali, katanya suami. Isteri pun bagi tahu, saya puasa bang. Puasa? Dia terkejut. Puasa? Sahur ke tak? Tak sahur. Sahur sebelum tidur. Misal contoh. Habis tu, puasa ni, puasa apa ni? Puasa qada ke puasa apa ni? Puasa sunat. Puasa sunat je bang. Saya dah nak habis dah puasa sunat 6 dah habis dah. Puasa qada dah habis dah.
Saya puasa sunat je, disebut demikian. Suami kata, bukalah kalau gitu, teman abang. Kita kena berbuka. Kita tak boleh tengok jam. Allah sayang abang, 3 jam lagi nak berbuka. Saya dah puasa sejak daripada pagi tadi sampai pukul 3 petang dah. Takkanlah nak berbuka, kejap lagi lah bang. Saya makan maghrib nanti saya makan. Suami kata tak, berbuka. Berbuka tu kita kena buka lah. Sebenarnya ulama' kata kita berbuka puasa. Kita buka puasa. Kita dah dapat dah pahala puasa sunat tu, dah dapat dah pahala puasa sunat. Kemudian dalam masa yang sama dapat pahala mentaati perintah suami. 2. Kemudian yang 3, kita dapat pula berbuka awal. Masa berbuka tu dah sampai. Kita dah dapat berbuka awal. Pahala pun dah dapat, taat pada suami pun dapat, kemudian berbuka awal pun dah dapat. Ini jadi demikian. Tapi jangan pula kita puasa sunat sampai pukul 11 tengah hari, 11 tengah pagi mula sebut pada suami, bang, saya puasa sunat, abang tak nak suruh saya berbuka ke? Dia pula sebut demikian. Saya puasa sunat ni. Dia sebut demikian. Suami kata, berbuka. Dia dah pakat dah dengan suami. Tak aci dia panggil demikian. Tak aci dia panggil masa tu masa yang kita kena berbuka puasa. Suami kata berbuka. Dengan syarat puasa sunat lah dia panggil. Dan kita pula sebelah suami ni pula janganlah kejam sangat dengan isteri. Janganlah kita ni menyusahkan isteri dengan isteri kita buat amalan soleh kan. Bila kita dengar isteri kita buat amalan soleh, buat je. Biarkanlah dia buat amalan tu. Pahala dia tu pun dapat sama untuk kita. Kita ni dah lah tak puasa, larang pula isteri kita puasa. Jangan begitu. Kita sebelah suami ni diajar supaya galakkan isteri kita ni buat amalan soleh. Buat. Kita bagi galakan. Walaupun kita tak buat, kita dapat pahala yang dia buat. Tu yang kelebihan yang Allah bagi pada kita demikian. Sama juga di sebelah isteri. Isteri kadang-kadang dia ada benda yang dia tak boleh buat. Yang apa dia? Yang dia tak boleh buat sebelah isteri dia. Usrah, pergi usrah malam-malam. Suami ada usrah. Tiba-tiba isteri tak ada usrah. Jangan pula halang suami pula. Abang asyik usrah je. Usrah ke kedai mamak ni. Dia jadi demikian. Padahal suami ni ada usrah. Galakkan suami. Pergilah abang pergi buat usrah dengan sahabat-sahabat. Itu yang terbaik. Dan anak nak sebut pada jemaah kita ni, kita ni kena ada usrah. Jangan sampai peringkat kita ni tak ada usrah. Pelik kita ni. Jadi kita jadi orang lelaki tak ada usrah. Pelik kita. Usrah ni maksudnya apa dia? Perkumpulan kecil untuk sama-sama membincangkan agama, urusan agama. Biar kita ada usrah. Pergi mana-mana, kalangan sahabat-sahabat kita, jom kita buat usrah. Jom kita buat usrah. Usrah ni kena ada di kalangan kita. Jangan kita ni tak ada. Anda pelik, ada orang lelaki ni di kalangan kita ni, dia tak ada usrah pun. Dia tanya pula, usrah tu kena rebus dulu ke makan terus Ustaz dia? Dia tanya pula, benar apa usrah? Dia tak tahu usrah tu benar. Berusrah ni istilah yang disusun oleh alim ulama untuk kita berkumpul berbincang tentang agama. Kumpulan kecil je. Kalau kita ada kawan-kawan tim-tim main golf, kawan main golf kan, ada orang yang main golf, tim dia 5 orang, 6 orang, 6 orang bawa heret bat golf tu. Besar mana bat golf tu dia boleh pergi bawa masuk dalam kapal terbang. Kita tengok satu tim, dia dengan kita tu bila beratur nak kapal terbang tu, dia angkat tangan kita, tangan Ustaz, kita kata nak ke mana? Dia jawab nak pergi ke tempat sama dengan Ustaz jugalah. Ada apa kita tanya? Dia kata main golf Ustaz. Main golf. Kita pun baguslah, tak apalah, bagus main golf tu. Tapi dengan siapa? Dengan kawan-kawan. Ada kan tim golf? Tim golf tu ada. Baik, tim usrah kena ada juga. Jangan tak ada. Kita duduk, tim kita tim golf tu kita ada, tim usrah ni kena ada juga berbincang. Duduk bincang tentang agama. Dia ada, kalau di kampung-kampung, tim kedai kopi dia panggil. Tim kedai kopi. Dia cam dah muka dia pagi-pagi mesti masuk kedai kopi.
Dia masuk kedai kopi tu, sampai tuan kedai kopi tu tak payah tanyalah. Datang terus air. Kenapa datang air ni? Dia tahu dah, tak payah sebut. Memang air tu je yang dia minta tiap-tiap pagi. Maknanya tim kedai kopi dia ada. Kita ni orang Islam ni kena ada tim usrah. Usrah ni maksudnya apa dia? Kita duduk bincang tentang hal ehwal agama. Ambil masa setengah jam pun cukup lah. Dalam hidup kita dah lama kumpul usrah kecil-kecil usrah yang ada ni. Kumpul satu masa dia ada tamrin dipanggil. Ada tamrin. Tamrin ni untuk latihan, belajar lagi benda yang lain pula. Kena wujudkan benda-benda yang demikian. Masjid-masjid ni bagaimana kena ada kelompok-kelompok macam ni. Kecil-kecil letak 10 orang, seorang nakib. Setiap satu usrah seorang nakib. Itu cara demikian. Ni kena susun kembali masyarakat kita. Kerana masyarakat kita ni dia terlepas je begitu. Silap bagaimana? Salah besar kalau kita biarkan demikian. Akhirnya siapa yang menguasai kita? Televisyen, Facebook yang menguasai kita. Habis masa main WhatsApp, habis masa baca Facebook, habis masa kita usrah tak ada. Dan bila seorang isteri ini didapati suami dia terlibat dengan usrah, maka dia bagi sokongan pada suami dia. Pergilah bang, abang pergi usrah. Jangan risau, dia sebut. Saya jaga rumah. Ini cara yang diajar demikian. Dan kita pula bagi galakan. Isteri bagi galakan pada suami. Suami bagi galakan pada isteri. Galakan apa dia? Puasa sunat. Puasa sunat ni bagi galakan pada isteri dia. Baca Quran kat rumah. Jangan rumah tu riuh dengan lagu Hindustan, katanya kita. Tapi rumah ni biar riuh dengan apa dia? Riuh dengan Al-Quran. Biar riuh dengan Al-Quran. Bagi galakan pada isteri. Dia panggil demikian. Sebab tu Rasulullah sebut, bila seorang isteri dia warak macam mana pun dia puasa sunat tanpa kebenaran suami dia, tiba-tiba suami dia tersebut suruh berbuka puasa, berbukalah puasa. Itu cara demikian. Wala ta'zan fi baitihi illa biiznih. Rasulullah sebut. Yang kedua, jangan biarkan seorang lelaki lain pun untuk masuk dalam rumahnya kecuali lelaki yang diizinkan oleh suaminya. Suami izin, jangan benarkan masuk. Termasuk yang bawa tong gas, termasuk yang kata nak baiki rumah dan sebagainya, jangan buka ruang untuk masuk. Bila suami tak ada kat rumah, bagi tahu orang yang, kecuali suami bagi tahu, suami dah bagi tahu. Kalau adik-beradik datang, kalau sekiranya pak saudara datang, waris-waris kita yang lain yang datang, benarkanlah masuk. Tak kira lah siapa pun. Kalau keluarga, masuklah. Tapi kalau suami kata, kalau orang lelaki yang tak dikenali, jangan benarkan masuk. Jangan benar masuk. Kita kata, hantar tong gas je. Kita sebut demikian. Bukannya buat benda yang lain pun. Takkan kita nak angkat tong gas tu. Tak boleh. Hatta bila sampai tong gas tu, letak di luar rumah. Letak luar rumahnya. Lepas tu, siapa nak bawa masuk, golek je lah, kita sebut. Golek je tong gas. Tong gas tu kan bulat ni senang. Yang tu pun kita kata, takkan nak angkat. Yalah, tak perlu angkat, golek. Nak sebut ni gambaran bagaimana kita ni jangan buat alasan. Jangan beralasan. Rasulullah kata, kalau kamu bawa masuk juga, dosa besar kamu. Kamu telah cuai tanggungjawab kamu terhadap suami kamu. Ni benda yang kita kena jawab depan Allah nanti. Dan di antara benda yang suami berhak untuk minta balik dengan isteri dia. Sampai di akhirat nanti, suami pun tengok mana yang salahnya isteri dia. Di akhirat nanti kan, cari mana salahnya. Cari mana salah. Satu dia tengok, dia benarkan jiran sebelah datang. Dia masuk dalam rumah jiran ni. Ada orang yang suami tak benarkan masuk, jangan masuk dalam rumah. Jangan masuk. Kawasan pagar kita pun tak boleh. Mana tak boleh kawasan pagar tu dianggap kawasan rumah. Katakanlah suami kata tak boleh masuk, pagar pun jangan masuk. Tak boleh masuk. Sampai kat luar je dah. Kalau jiran kita datang, kita kata kalau jiran sebelah datang,
bagi tahu dulu pada abang, jiran mana. Kalau jiran yang mulut dia boleh tahan tu, jangan bagi masuk. Katanya suami. Kalau jiran yang elok-elok, masuklah, boraklah kat dalam rumah. Tapi kalau jiran tu dia bawa cerita rumah tangga kita pula, tak payahlah. Nanti dia rosak-rosakkan rumah tangga kita kerana datangnya orang-orang macam ni. Jiran yang macam tu bila dia datang, borak kat tepi pagar sudahlah. Borak tepi pagar. Jiran tanya, tak boleh masuk ke ni? Borak tepi pagar je ni. Jawab, tak boleh lah, suami saya tak benarkan masuk. Tak benar. Jiran pula, jangan pula jawab pula mengada-ngada, katanya jiran. Nak tunjuk baiklah konon, nak marah. Jangan. Kerana ada TPL kita yang suami dia tak benarkan kita masuk tu. Nanti akan banyak masalah. Bila masuk je, bukan membawa kebaikan, tetapi membawa keburukan dalam rumah tangga ini semua. Dia ada orang yang hidup ni suka mengadu domba orang, melaga-lagakan rumah tangga orang. Dia datang je, dia tengok dia ada nikmat-nikmat tertentu dalam rumah tangga orang. Yang menyebabkan dia mula lagakan orang tu, dia mula benda-benda yang demikian, diracun. Bila diracun tu jadi masalah dalam rumah tangga. Akhirnya rosak rumah tangga seorang. Banyak mana dah kes-kes rumah tangga ni jadi rosak kerana apa dia? Kerana masuknya orang-orang yang meracuni kekeluargaan tadi, merosakkan hubungan. Dia sedap dia sebut, suami kau tak ada? Tak ada. Aku tengok suami kau tadi makan dengan perempuan. Sudah mula kita. Tak ada lah. Dia kat tempat lain. Tak, dia tipu kau je. Kita kata, taklah. Mana ada suami yang tipu? Dia sebut demikian. Suami tak pernah tipu. Engkau tu luruh bendul sangat. Dia mula, dia racun. Dia memang depan tu dia tolak. Tapi dalam hati dia dah termakan dah. Dah terkena dah racun ni. Racun tu dah masuk dah. Lepas jiran tu balik, orang yang meracun dia tu balik, dia pun telefon suami dia. Abang makan dengan siapa pagi tadi? Mula. Katanya suami, makan apa abang puasa hari ni? Dia sebut macam. Katanya suami, sebut puasa. Tak, ada orang tengok. Dia sebut. Ada orang nampak abang dekat ni, tempat ni. Bohong lah tu. Dengarlah orang cakap. Dia sebut. Abang ni tak pergi pun restoran tersebut. Tak ada. Ada gambar ni bang. Dia mula. Dia kata ada gambar. Padahal tak ada pun. Dah mula. Dia tambah. Akhirnya berkelahi rumah tangga tersebut. Ini nak sebutnya jahatnya syaitan meracuni kekeluargaan ini sendiri. Sebab tu Rasulullah kata, wala ta'zana fi baitihi illa biiznih. Jangan kamu izinkan siapa pun masuk dalam rumah tangga kamu kecuali dengan izin suami kamu. Nampak izin suami kamu, benarkan dia masuk. Dan yang di atas itu lafaznya Imam Bukhari, tetap yang disebut tadi, hadis-hadis tadi cerita tentang daripada hadis muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap di kalangan kamu ini dianggap pemimpin. Rasulullah sebut, semua di kalangan kamu ni pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap mereka yang memimpin pasti akan ditanya terhadap apa yang dipimpin. Dia akan dipertanggungjawab. Semua kita ni pemimpin. Rasulullah sebut ra'in maknanya jadi ketua, jadi orang yang ada orang bawahan pada diri dia. Rasulullah sebut wal amirur ra'in. Pemerintah, raja-raja tu ra'in, raja-raja, pemerintah ra'in. Wal rajulur ra'in, seorang lelaki itu pun ra'in juga. Rasulullah sebut demikian. Ra'in maksudnya pemimpin juga. Seorang lelaki ni pun pemimpin juga dalam hidup dia. Ala ahli baitih, dia menjadi pemimpin kepada rumah tangganya, keluarganya. Seorang lelaki ni pemimpin dalam rumah tangga dia. Rasulullah sebut demikian. Kita boleh faham tu. Maknanya ketua-ketua ni siapa? Ketua ni yang pertama pemerintah ke atas. Pemerintah
yang jaga rakyat. Sebab tu kalau dapat pemerintah yang adil, di antara orang yang akan berada di bawah naungan arasy Allah, hari yang tidak ada naungan daripada mahsyar Allah nanti. Raja-raja yang adil, Perdana Menteri yang adil, Menteri Besar yang adil, Esko-esko yang adil, kemudian yang berhormat yang adil, ni dipanggil ra'in. Kalau kita dapat yang ni, mereka akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Hari yang tidak ada dipanggil naungan kecuali naungan daripada arasy Allah saja yang ada pada mahsyar Allah nanti. Siapa dia? Di antaranya Al-Amirul Adil, pemimpin yang adil. Yang disebut demikian. Ini Rasulullah sebut Al-Amirul Ra'in War-Rajulul Ra'in. Seorang lelaki ni ketua di atas keluarga dia. Dalam rumah tangga dia ni, siapa yang jadi ketua? Suami. Suami ni jadi ketua pada keluarga ni. Oleh yang demikian, suami ni akan dipersoal di hadapan Allah. Anak dia berapa orang? Anak dia 7 orang. 7 ni tutup aurat ke tak tutup aurat? 7 ni jaga solat ke tak jaga solat? 7 ni dia boleh baca Quran ke tak boleh baca Quran? Semua akan disoal. Semua akan disoal. Kita pula yang jadi ketua ni, pastikan 2-3 perkara ni kita buat dahulu dalam rumah tangga kita. Aurat kena jaga, makanan kena pastikan yang halal yang masuk dalam rumah tangga kita. Kemudian rumah tangga kita dihiasi dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gambar-gambar yang pelik-pelik dalam rumah tangga ni. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Manakala seorang perempuan itu menjadi pemimpin ke atas rumah tangga yang dibina oleh suaminya. Rasulullah sebut demikian. Maknanya orang perempuan pun jadi ketua juga ke? Ya, jadi ketua. Bila jadi ketua? Bila suami dia dah siapkan rumah, semua disusun, kemudian suami dia keluar pergi cari rezeki, maksudnya pergi menunaikan tanggungjawab. Waktu mana dia tunaikan tanggungjawab, maka isteri ni dia kena pastikan rumah tangga tadi, jaga rumah tangga, jaga jangan bagi masuk orang sembarangan, jaga jangan ambil makanan kemudian bagi pada orang sembarangan, jaga rumah tangga kita ni. Anak-anak yang dijaga ni macam mana? Anak-anak berapa orang anak? Waktu mana kita jaga tersebut, kita akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tanggungjawab seorang isteri ni dia besar, jaga rumah tangga yang dibina oleh suami. Sebab tu yang beli rumah, yang siapkan rumah, yang bayarkan rumah, yang beli makanan dalam rumah ialah suami. Suami dia panggil demikian. Suami ni kena siapkan banyak ni. Manakala semua dah siap, isteri pula jaga yang dah siap ni. Ini tanggungjawab seorang isteri terhadap suami dia. Wal waladihi, dan terhadap anak-anaknya. Jaga, Rasulullah sebut demikian. Jaga terhadap suami dia dan jaga anak-anak. Anak-anak ni jangan sembarangan. Biar aja anak. Biar anak, apa dia? Main handphone, main gadget zaman kita sekarang. Anak tengok kesian kadang-kadang. Suami tak ada kat rumah, isteri duduk main WhatsApp, duduk layan WhatsApp. Siap layan WhatsApp, anak-anak pula pergi game, main game. Duduk kat rumah, tak ada kerja, melilau-lilau sampai tengah hari lapar. Panggil mak, mak, anaknya panggil. Mak, pergi je lah ambil sendiri. Maggi tu ada di situ. Suruh makan Maggi je, anak pun makan Maggi. Dalam rumah tangga. Rumah bersepah je rumah. Tak terurus rumah dia. Ini ramai kes dia macam ni. Ni punca apa dia? Punca tak jaga tanggungjawab sebagai seorang isteri. Allahu Akbar. Fakullukum ra'in. Rasulullah sebut, hendaklah kamu tahu semua di kalangan kamu ni pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan semua di kalangan kamu akan dipertanggungjawab terhadap apa yang telah ditanggung dalam kepimpinannya itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, semua di kalangan kita ni akan dipersoal di hadapan Allah. Suami akan dipersoal, ketua jabatan akan dipersoal, ketua negara akan dipersoal, ketua setiausaha akan disoal. Semua jenis yang disebut dengan dalam yang jadi ketua dalam kehidupan ini
maka dia akan dipersoal di hadapan Allah terhadap apa yang telah ditanggung dalam hidupnya itu. Kemudian habislah dalam hadis ni, hadis masyhur ni. Kebanyakan orang hafal, kebanyakan penceramah dia hafal tentang hadis ni. Dia ingat tentang hadis ni. Wa an Abi Ali Talqin bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Ketika Rasulullah sebut ketika mana dipanggil oleh seorang suaminya terhadap isterinya untuk memenuhi keperluan suaminya, lihajatihi, untuk memenuhi keperluan suami dia, hajat untuk dia ke tempat tidur ke, hajat untuk nak suruh ambil air ke, hajat nak suruh sesuatu keperluan pada suami dia panggil lihajatihi falta'tihi. Rasulullah kata, ingat, orang perempuan ni bila jadi isteri orang, dia ni kena mendatangi. Falta'tihi, Rasulullah sebut. Falta'tihi ni maknanya datang dah. Walaupun kita susah macam mana sekalipun. Rasulullah kata, wa in kanat 'ala tannur, sekalipun kamu duduk kat dapur sedang mengasapkan api. Zaman-zaman dahulu kan, duk tiup-tiup tu, tiup api tu, letak dengan kayu-kayu tu. Bila letak kayu-kayu susun-susun tu, kemudian tiup, tiup. Tanur dia panggil. Tengah tiup-tiup tu kan, kadang-kadang hitam muka ni. Kerana kena dengan abu-abu ni. Abu ni, tiup nak suruh hidup ni. Walau tanur, kita tengah-tengah tiup api tu, dengar panggil suami kita panggil. Panggilan suami kita ni, dia panggil pula nak suruh cari kain tuala dia, tak jumpa. Carikan tuala, kita kena datang. Jangan kita jawab, cari sendirilah, buta. Nak ada setengah-setengah orang tu, dia nak marah pada suami dia, dia hujung tu, dia nak marah pada suami dia, tak dengar ke? Pekak sebut. Hujung tu, adalah benda yang dia nak sebut tu hujung. Dia bosan tu, dia bosan. Bila dia bosan tu, dia akan sebut kalimah-kalimah demikian. Yang menyebabkan Rasulullah kata jangan begitu, falta'tihi, hendaklah datang. Kadang-kadang kita rumah 2 tingkat, rumah 3 tingkat misalnya tu. Suami panggil tingkat 3. Yang panggil kita pula dekat kat bawah. Suami kata mai naik kejap, katanya suami. Mai naik kejap. Kita pun Allah ingat hadis Rasulullah ni naik. Dia tanya, anak kunci kereta abang kat mana? Allah, kita ni berdesing. Kita berdesing. Jangan nak marah, jangan. Kita kata, tak padan-padan langsung naik. Ataupun dia suruh naik je, dia suruh apa dia? Pakaikan stokin untuk di kaki abang. Allah, kita ni. Kita susah dengan anak-anak kecil kat bawah lagi. Tiba-tiba suami panggil naik ke atas. Naik, falta'tihi. Pahala besar dalam hidup kita. Rumah-rumah yang macam ni kan, dah tahu dah kita tak sanggup naik tangga. Cari rumah yang terah, yang tak ada tingkat-tingkat tu. Ni tak, kita je dah tahu dah yang kita ni naik tangga susah, payah, sakit lutut lagi. Cari lagi rumah tingkat-tingkat gitu. Bila begitu, yang menyebabkan penatlah kita mula merungut tak mudah pada diri kita ni. Walaupun sekalipun nak sebutnya rezeki kita lah. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, rezeki saya dah begitu, nak buat macam mana? Dia sebut demikian. Tapi dalam hidup kita jangan kita mengeluh, jangan. Bila kita mengeluh, maka menghilangkan pahala, mendatangkan dosa. Tak ada manfaat langsung pada diri kita demikian. Disebut lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata lagi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata saya boleh menyuruh seseorang,
lau kuntu amiran, kalau aku ni boleh keluarkan arahan perintah wajib, boleh keluar arahan perintah wajib pada seorang, an yasjuda li ahadin limratahu la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalaulah aku boleh keluarkan perintah sujud, perintah wajib untuk sujud pada seorang, nescaya akan suruh seorang perempuan ataupun isteri sujud di kaki suaminya. Tapi tak boleh. Sujud ni hanyalah untuk Allah. Oleh kerana sujud diperintah hanyalah untuk Allah, maka tak boleh sujud di kaki seorang. Kalau nak aku boleh seorang orang disujud, siapa yang akan suruh sujud? Seorang isteri sujud di kaki suami. Besarnya nilai suami dalam hidup seorang isteri. Nak gambarkan tentang ini, jangan kita tak tunai tanggungjawab kita terhadap suami kita. Kita tanya sampai bila Ustaz? Sampai suami kita tak ada. Suami kita tak ada ni ada dua. Sama ada dia pergi keluar tugas, dia keluar tugas, lepas tanggungjawab kita. Kemudian yang kedua, bila yang terlepas tanggungjawab kita ni, bila suami kita meninggal dunia. Selagi mana suami tak meninggal dunia, selagi itulah kita ni akan tanggungjawab terhadap suami ini sendiri. Kita kata penat lah Ustaz kalau nak layan orang tua ni. Kita sebut demikian, penat. Daripada situlah timbulnya, anda nak sebut sikit, daripada situlah timbulnya nak suruh ringan orang perempuan. Macam mana ringan ni? Antara sebab nak jadi ringannya orang perempuan ni, Islam benarkan orang lelaki kahwin 2, 3, 4. Tu jangan marah pula. Ustaz tu dah mula tu dia nak marah tu. Kita kata kahwin tak boleh. Betul? Kamu tak nak. Apa tak nak? Dia sebut tak pun tak nak. Itu penyelesaian mana yang ada? Bila suami kita ni, suami kahwin 2, 3, 4 dalam hidup, misal contoh, bila dia pergi ke rumah isteri tersebut, isteri itulah tanggungjawab. Bila dia pergi ke rumah isteri ni, isteri inilah tanggungjawab. Dia panggil demikian. Waktu mana suami pergi ke rumah isteri, isteri yang tak kena jaga suami ni hilang tanggungjawab, terpas tanggungjawab dengan suami dia, masa itulah rehat dia panggil. Itu timbul daripada situ. Hukum dalam Islam, dia nak susun macam mana nak ringankan kehidupan kekeluargaan itu. Oh, yang tu tak boleh Ustaz, yang tu madu yang sukar ditelan. Dia sebut madu yang lain boleh telan, madu yang sukar untuk ditelan. Dia sebut demikian. Yang ni menyebabkan kita ni, orang Melayu kita ni, dia jadi anti, sehingga keluar pula golongan feminis, puak-puak perempuan, sister in Islam dan sebagainya. Jadikan poligami ni satu benda yang dibenci dalam kehidupan mereka. Timbulkan benda demikian. Padahal dalam Islamnya satu benda yang tak dilarang dalam agama. Allah Subhanahu Wa Taala nak ringankan orang perempuan, Allah jadikan poligami. Poligami ini dengan tujuan meringankan bebanan kekeluargaan ini sendiri. Sebab apa kita jadi anti dengan poligami? Sebab bagi diri kita ni, kerana kita nampak poligami ni menyebabkan hilang rasa kasih sayang kita dengan suami kita. Itu kita akan jadikan, kita terpaksa berkongsi konon-kononnya di atas nama kasih sayang. Sebenarnya tak, kita bukan berkongsi, sebenarnya kita menumpang kasih sayang di antara satu sama lain. Anda dah sebut banyak kali dah konsep ni dalam kekeluargaan. Nak suruh kita faham bagaimana Islam membenarkan keadaan ini, dan kita melapangkan dada dalam suasana yang sebegini. Kita kata Ustaz tak apalah, Ustaz sebut tak apa, kena pada Ustaz baru tahu. Kita sebut benda ni kan. Yang ni yang kita kena susun dalam hidup kita dalam kekeluargaan kita. Oleh kerana sekalipun kita baca hadis-hadis ni menunjukkan bagaimana tanggungjawab yang perlu kita tunaikan seorang isteri dengan suami dia. Hanya menumpang sekejap sebelum saat kematian dia. Cerita hidup ni cerita sebentar, bukan cerita lama. Para hadirin sekalian perhatikan, orang yang hidup ni bila dia mati sekejap je orang cerita. Sekejap je orang cerita. Lepas pada dia mati, 2-3 hari je lepas pada tu hilang cerita hidup dia. Tak ada dah orang bercerita. Senang macam kita lah. Kita ni kan, bila kita berhenti kuliah sekejap, ataupun kita dihentikan kuliah, lama-lama hilang je. Tuan Mahathir sebut kan,
Melayu ni mudah lupa. Mudah lupa. Dengan dia pun pelupa. Sebutnya gambaran bagaimana yang disebut tu, inilah gambaran dalam hidup kita. Sebenarnya cerita kita hidup ni cerita kejap. Sekejap je cerita. Ringkas sangat perjalanan hidup. Bila kadang-kadang kawan-kawan kita tu meninggal dunia, pasangan hidup kita meninggal dunia, kejap je kita ingat. Lepas tu hilang dia terus cerita-cerita kehidupan dia. Oleh demikian, waktu mana kita hidup ni, kita menumpang sekejap. Dia panggil untuk sementara perjalanan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung akan datang nantilah dalam bab ini. Ya, silakan. Ya. Para hadirin sekalian, ada dua soalan. Yang pertama tadi, layanan seorang isteri kepada suami itu menjadi satu tanggungjawab, kan? Tak ada. Masak semua bukannya tanggungjawab seorang isteri. Dan anak sebut dah sebelum daripada ni. Tapi jangan pula hari ni tak masak terus. Balik nanti tak masak dah. Dia sebenarnya tanggungjawab seorang perempuan ini, dia apa dia? Layan suami, melahirkan zuriat untuk suami dia. Melahirkan zuriat. Bila dapat anak, bin pun pada bin suami. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Habis tu layan je. Yang lain tu tak ada. Katakanlah kita tak larat dalam rumah tangga kita. Rumah kita, suami kita sediakan besar sangat. Kita boleh sebut pada suami, "Bang, saya tak larat nak kemas rumah ni. Abang kena carilah mana-mana pelayan-pelayan yang lain." Yang tu ditimbulnya, dia panggil pembantu-pembantu rumah. Pembantu-pembantu dalam rumah. Ini yang disuruh dalam Islam lah. Jadi pembantu dalam rumah ni lah yang tolong. Kemudian isteri pula sebut, "Saya kebetulan bang, saya masak pun tak pandai." Katanya isteri pada suami, "Abang boleh tak cari tukang-tukang masak, tolonglah masak." Suami wajib cari. Maknanya sampai tahap demikian. Tapi alim ulama disebut lagi, bila kita tengok suami tak larat, suami pun tak larat, nak cari tukang masak, nak cari tukang kebun, nak cari tukang yang lain, pembantu rumah ni semua tak larat, maka bantulah seorang isteri. Islam diajar, tak adalah sedekah yang paling baik yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam rumah tangga kecuali dia membantu menguruskan rumah tangga menjadi pahala sedekah setiap masa dalam hidup dia sampai dia menghadap depan Allah. Maknanya bila kita urus rumah tangga kita kata, "Abang, tak payah ambil pembantu, nanti hilang privasi rumah tangga. Abang, nanti tak payah nak tukang-tukang masak, tak sedap orang lain masak, saya sendiri nak masak." Maknanya apa dia? Kita sedang buat pahala sedekah. Rasulullah sebut, sedekah yang paling baik yang dilakukan oleh seorang isteri, bukannya bagi duit pada jiran sebelah, bukan bagi pada orang miskin, tak. Tapi sedekah yang paling baik ialah mengurus rumah tangga dia, menjadikan ketenangan dan kedamaian rumah tangga. Termasuklah hias rumah. Hias rumah ni pun sama juga. Kemaskan langsir, betulkan. Sehinggakan dia lipat langsir. Betulkan langsir tu, nak jadi tidak kata ambil tu gumpal dia, tak begitu. Langsir misalnya contoh. Kadang-kadang seorang isteri ni, dia tengok langsir, dia tak nak langsir itu tergumpal begitu, tak nak. Tapi dia ambil, disusun, tak disusun balik. Susun nampak cantik je. Malam anak buka, suami buka tutup langsir tadi kan. Tak nak nampak pada orang luar dalam rumah tangga ni sendiri. Maknanya semua ni sedekah yang dilakukan oleh seorang isteri dalam rumah tangga ni sendiri. Manakala yang kedua tanya, macam mana pula dengan isteri yang bekerja ya? Tak ada dalam hadis-hadis Rasulullah cerita tentang isteri ni kena bekerja. Kena bekerja. Ni di sini dah alim ulama bincang. Boleh tak boleh orang perempuan ni bekerja? Asalnya bila dia berumah tangga, orang perempuan tak boleh kerja. Asal hukum dia tak boleh kerja kat luar tak boleh dalam hidup. Tapi bila dia masuk dalam rumah tangga, tiba-tiba dia duduk dalam rumah tangga tersebut, alim ulama kata dia pun tengok ada kelemahan, kekurangan yang perlu ditampung dalam kekeluargaan dia. Bukan untuk
menambahkan kecantikan dia, bukan untuk dia panggil tahsiniyat, dia panggil hajiat. Dia ada 3 dalam peringkat kita ni. Dia panggil hajiat, kemudian dia panggil yang disebut dengan tahsinat. Dia ada 3 peringkat dia panggil. Dia panggil kepentingan dalam rumah tangga. Kalau dia tak kerja, suami dia akan berhutang. Berhutang nak bayar yang tu, nak bayar yang ni. Jadi dia pun bekerja jugalah. Kerja dengan tujuan apa dia? Tampung suami tadi. Boleh tak boleh? Boleh. Alim ulama kata, selagi mana tak kerja dia tak bercanggah dengan syarak. Kalau kerja dia bercanggah dengan syarak, maka tak boleh. Tak boleh. Maksud kerja syarak ni apa dia? Bercanggah dengan syarak. Pergi ke bank. Kerja apa dia? Tuang arak. Dia tak minum arak, tapi tuang arak. Haram hukum. Perempuan tu kena balik semula ke rumah. Balik semula ke rumah. Asal dia tak kerja. Asal orang perempuan ni dia tak kerja. Demikian juga, katakanlah dia bila dia bekerja, dia buat alasan, saya bang dahlah kerja, kemudian kena jaga anak pula, kena jaga rumah tangga lagi, saya tak nak anak ramai. Dia sebut demikian, saya tak nak anak ramai, tak boleh kerja. Lebih baik anak ramai dibandingkan dengan kami kerja pada diri kami. Itu cara demikian. Islam dia suruh tengok atas polisi dah. Kemudian dia kata, saya kena kerja juga bang. Tapi kerja apa? Kerja jadi attendant, pelayan. Pelayan pula kena pakai seksi-seksi. Tak boleh pakai. Haram dia kerja. Dia kena balik mula dalam di rumah dia. Asal dia tak kerja. Macam demikian. Tapi kalau dia kata, saya kerja, dengan saya kerja ni, sayanya tak jadi masalah terhadap rumah tangga saya. Kerja lah. Islam benarkan kerja. Tak jadi masalah. Selagi mana tak campur gaul di antara lelaki dan perempuan, tidak sampai peringkat apa dia melanggar batas syarak, Islam benarkan untuk orang perempuan nak bekerja. Dibenarkan ulama-ulama sebut, dibenarkan walaupun tak ada dalam hadis Rasulullah kita tentang perempuan yang bekerja ini, tetapi dalam masa yang sama batasan itu mesti dijaga. Batasan menjadi isteri orang. Jangan pergi pejabat bertepuk tampar dia dengan bergurau senda dengan bos, dengan kawan-kawan sekerja. Laki perempuan campur gaul begitu je. Balik ke rumah baru jadi isteri orang. Tak boleh. Haram hukum dia buat kerja ni. Orang perempuan yang bekerja, dia kena tahulah batasan-batasan kerja dia. Dia boleh bekerja selagi mana tak bercanggah dengan arahan Allah dan arahan suami dia. Biasa orang perempuan ni bertembung di antara arahan suami dengan arahan ketua dia. Dia. Bila bos dia kata apa dia? Bos dia kata, saya minta awak pergi kursus untuk hujung minggu ni ke tempat ni sekian. Misal contoh dia demikian. Kemudian manakala suami dia kata, alah hujung minggu ni janji dah dengan mak nak balik kampung. Bertembung. Antara nak pilih suami ke nak pilih majikan? Pilih suami. Kena tinggal majikan. Walaupun terpaksa kata majikan kata, kalau awak tak pergi, awak kena letak jabatan. Kerana mentaati suami adalah penting dibandingkan dengan mentaati perintah yang disebut dengan majikan tadi. Suami ini dipanggil punca kuasa. Punca kuasa dalam hidup dia. Maknanya majikan pun kena faham. Dia ada pekerja perempuan ni dibatasi dengan arahan suami dia. Kalau suami dia kata tak boleh buat kerja ni, saya tak setuju, katanya suami. Dia kena ikut suami. Dia bukan ikut arahan ketua. Dia bertembung. Bertembung ni akan berlaku sepanjang masa bila berkejaya. Tapi bila bertembung, saya nak pesan pada orang perempuan yang bekerja, bertembung di antara arahan suami dengan arahan majikan. Siapa yang kena dahului? Arahan suami mesti didahului dibandingkan dengan arahan majikan. Majikan kata, kalau kamu tak taat juga, kamu tak ikut juga, kamu tak akan naik pangkat. Tak naik pangkat pun tak naik pangkat dah. Ataupun arahan majikan kata, awak kalau awak tak buat juga yang ni, awak kena letak kerja, letak jawatan. Kerana apa dia? Mentaati suami menjadi wajib dibandingkan mentaati orang lain dalam kehidupan dia. Itu besar dalam hidup dia. Cuma kita bila bertembung dua begini, buatlah deal yang baik. Deal yang baik maksudnya bincang elok-elok dengan suami, bincang elok-elok dengan majikan kita. Biar ada perimbangan lah dia panggil. Jadi majikan pun memahami,
Suami pun boleh memahami dengan kadar sebegini. Jadi dua-dua tu boleh bertolak ansur, insya-Allah dia akan jadi kemudahan dalam kerjaya yang dilakukan ini. Wallahu a'lam. Ya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.